Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Mudah-mudahan malam ni tak ada gangguan lah ya saudara. Harapan saya saudara Zamari, selamat malam. Itu juga ada saudara Muhammad Jafri. Apa khabar saudara? Saudara Syarul Azam, saudara Eng Hyun, how are you Eng? Saudara Mustafa Ilyas, saudara Rosilul. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di Instagram, juga di TikTok. TikTok pun ada juga. Ada anak saya buatkan untuk saya. Dia saudara Ahmad Basri, saudara Kamu Zaman Johan. Waalaikumsalam Kamu Zaman. Saudara Muklis Lis, saudara Joka, apa khabar? Saudara Bob Rizal, Edwardian. Ini kalau Bob Rizal ni orang typing lah tu, Edwardian tu Edward. Ini Edward punya budak lah ni dulu ya. Saudara Abdul Hadi Syahari, saudara Mas Cik Pa, apa khabar bos? Semoga sihat. Saudara Syali Ahmad daripada Putrajaya, saudara Kamal Awang, saudara Raja Rimba. Begitu juga dengan Tuan Haji Azhar Bulmanaf, Puan Marabiah Abdullah, saudara Abdul Razak, saudara Johari Jahariman, saudara Ahmad Mab, saudara Azmi Omar daripada Mindef, saudara Syak Nashi, saudara Puan Nur Maria, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Orang Sungai Petani. Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram serta TikTok. TikTok ni baru tadi anak saya bagi tahu, dia kata dia buat, dia kata. Saudara Syarifuddin Cik Din, saudara Kuih Seruh, apa khabar orang Pahang? Saudara Puan Rosidah Ahmad, saudara Azul Jalil, saudara Yauman Waras, saudara Abbarul Hisham, saudara Azul Aidi, saudara Niza Fikri di Instagram, saudara Fauzi, Puan Halimah Hashim, Cukur Dapis Empire hanya ya Puan Nursidah, saudara Muhammad Johari, Nazir Tanker Menuju Akhirat, saudara Nursidah Kasim, Awang Yusof, Abdul Hamid. Begitu juga Putra Syah, Haris Syah, Abdul Hamid. Jangan lupa saudara subscribe dan like di Instagram serta TikTok. Cuma hari ni bila dia ganggu begitu, nampak gayanya dah terganggu pula. Saya punya Facebook tak nampak. Sama ada tak ada. Yang saya lihat, saya harapkan adalah teman-teman like, share dan subscribe. Saudara Zul Marshal, Manap Talib, saudara Joka Karim. Itu juga Puan Natirah Nad, Abu Hassan Bidin, Jamie Sharif Ismail, saudara Teruntum Kasih. Sedap nama saudara Badul Hisham Muhammad Shah, saudara Teruntum Kasih, Ivan Novik. Dari mana ni tak tahu saya. Baik saudara ya Pak Chu. Yang mana tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf kerana banyak malam ni macam-macam cerita nak buat cerita ya. Saudara Isa Manja, yang mana saya sempat saya santun saudara. Jangan marah pada saya saudara. Hari ni saudara, semua orang tahu hari Ahad, hari Minggu. Semua duduk di rumah, nak jalan-jalan keluar-keluar pun poket semakin kempis ya. Saudara Rosli Azam, saudara Azizam, Puan Nuraini Adnan. Hari ni 11 September, hari yang ke-907 COVID-19. Dan dari segi laporan, saudara Rio bersama dengan saudara Jamil Idris, nampaknya ada kurang yang begitu ketara, itu 1971. Semalam angkanya adalah 1990. Hari ini dia susut pada 1971. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 4,803,624 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam saya masih lagi sedih kerana terdapat 3 kematian. Sebab itu saudara berhati-hati, jagalah kebersihan diri ya, saudara Abdul Rahman, saudara Zul, saudara Mat Anas, saudara. Dari dapatan kiriman daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, saya lihat ada 3 negeri meningkat, 13 negeri susut, dan 4 negeri masih lagi di kedudukan lebih 100, iaitu di Perak walaupun susut tapi angkanya adalah 188. Selangor nampaknya ada sedikit penambahan kepada 590 daripada 448 semalam. Begitu juga di beberapa persekutuan susut. Kemarin dulu 548 tapi semalam 371.
Begitu juga di Sabah, saudara. Sabah daripada 190 susut pada 160. Itu saja 4 negeri yang di atas 100. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah di bawah 100. Mudah-mudahan kita dapat terus mempertahankan dan memutuskan jaringan, saudara Madam K, Man Kidal, Wan Syarudin, saudara Tengku Nadim, apa khabarku? Saudara Baharum bin Waria, saudara Azmi Nordin, saudara Wan Safi, Ismail Muhammad. Ini daripada Besut Terengganu, saudara Abdul Rahman. Ada jemputan kahwin di Gantung Priuk. Di mana tu, saudara Abdul Rahman? Di Gantung Priuk, tak tahulah saya. Saudara Clement, ini saudara Jamal Muhammad. Baik saudara, usai pencerahan begitu, saya minta izin untuk pencerahan dalam segmen e-commerce, Puan Salina, Puan Kamaria, Puan Norida, daripada Kuantan. Kalau anda mempunyai produk yang mahu diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Saudara, dan Al-Azhar masih lagi memasarkan setangi Al-Bakhurnya, iaitu untuk haruman rumah dan bilik. Begitu juga dengan minyak wangi daripada tanah Arab. Tanya dengan saya tetap suka minyak wangi jenama Amir Al-Khud. Boleh hubungi Al-Azhar untuk memesan minyak wangi itu. Harganya pun murah, bukan harga mahal mana pun, saudara. Tak mahal mana, tapi sedap dipakai dan baunya sepanjang hari harum semerbak segar badan. Al-Azhar juga memasarkan gula O, saudara. Ini untuk mereka yang nak jaga kesihatan agar darah kita tak banyaklah gula, katanya. Sebab gula O ini adalah tanpa kalori. Bagi teman-teman yang inginkan menikmati dengin manis Siti Farehah, hubungilah Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa saudara, dendeng manis Siti Farehah. Ya, saudara Mat Darwis, saudara Muhammad Saleh, saudara Ismailis, Awaluddin Aziz. Siti Farehah 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman di Lembah Kelang, untuk dapat bekalan buah-buahan yang grade AAA, harga murah dari pasar, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya. Memang saya mewawarkan produk ini. Memang sedap, saudara. Mampu milik, harga murah. Saudara Zulkifli Yunus dari Kuantan Pahang. Saudara, Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap, saudara, rasanya, dan asyik bila kita makan. Mampu milik, mampu beli, mampu rasa, rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe di Instagram serta juga di TikTok. Ya, Yang Maya, Azli, MD Sajasin, Mat Isa Yasin, Mat Isa Jasin, saudara Idris Ismail, saudara Abdul Rahman daripada Sungai Petani, saudara Rashid Mustafa, Rubiah Husin dan teman-teman yang lain. Baik saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Ini adalah sekadar untuk panduan dalam kehidupan kita, saudara. Kerana saudara, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah mengalami rasa putus asa apabila perkara-perkara yang kita usahakan tidak mendatangkan keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Sesungguhnya saudara, berputus asa itu bukanlah satu sikap yang baik, kerana ia lebih menjurus kita kepada keburukan. Sikap berputus asa terjadi bila tidak ada semangat untuk melawan rasa kecewa. Ia juga menunjukkan sikap lemahnya seseorang apabila perkara ataupun harapan yang dihajati tidak kesampaian. Dan ketika mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan, kita tidak digalakkan untuk merasa berputus asa. Saudara, tanya pada diri kita, apakah Allah akan begitu mudah memberikan sesuatu kepada kita tanpa kita berusaha terlebih dahulu? Kita perlu insaf, saudara. Seandainya terlalu mudah segala kita minta tu Allah berikan, maka kita akan menjadi manusia yang malas berusaha. Tidak ada ketabahan, tidak ada kesabaran, dan kita juga akan terus dengan sifat sombong, angkuh, kerana apa saja yang diminta akan dipenuhi. Itulah saudara. Jadi manusia
yang disayangi, yang dicintai oleh Allah SWT ialah mereka yang pasti mengalami sedikit derita, merasai pelbagai kesulitan dalam hidupnya, tetapi mereka itu tetap sabar dan tidak mudah cepat berputus asa. Mereka tabah, tenang dan redha dengan pelbagai ujian serta tidak menyalahkan takdir yang menguji tahap keimanannya. Allah itu secara Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Berkuasa terhadap seluruh alam ciptaannya. Allah mampu menjadikan perkara yang sulit untuk jadi mudah dan perkara mudah itu menjadi lebih sulit. Oleh yang demikian, apabila berhadapan dengan pelbagai kesulitan, janganlah mudah berputus asa, saudara, kerana Allah sentiasa ada di sisi kita dan kepadanya jugalah kita memohon pertolongan. Oleh itu berdoalah untuk kita tidak mengalami kesulitan yang berterusan. Jadi apabila kita berhadapan dengan kesulitan, jangan cemas, jangan mengeluh atau berputus asa, kerana pertolongan Allah itu pasti ada, saudara. Hadapi setiap kesulitan itu dengan berlapang dada, dengan harapan Allah akan mempermudahkan segala urusan kita di kemudian hari. Ya, saudara. Jangan lupa itu, saudara. Jangan putus asa. Orang sikap ataupun merungus. Tuhan tak sayang padaku lagi. Jangan begitu, saudara. Saudara Zainuddin, ZMD, saudara Syam, saudara Acu Atan, saudara Azmi Atan, saudara Nana Momo. Saudara, kiriman teman saya, Tan Sri Osu Sukam, dia kata dalam mutiara kata ini, katanya, bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah, serta jangan sesekali merasa lemah bila menghadapi ujian. Itu kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, yang sering menghantar kiriman pada saya, saudara, untuk perkongsian kita bersama. Benda yang baik ini eloklah dipanjang-panjangkan, benda yang buruk eloklah disembunyikan seboleh mungkin. Jangan kita mencerca, kita memfitnah dan mengata sama kita, saudara. Dan saya akan terus mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Ya, saudara Rosli Yunus, saudara Azam Hussein, Joka Karim dan Taiping, ya, saudara. Puan Nursiah Osman, apa khabar? Said bin Norbek, Rohatun Suhud, dari mana tak tahu. Saudara Nur Azman, Puan Basirah Hanafi, Apple, dan Tengku Rastum, Tengku Muhammad. Apa khabarku? Doa saya anda sihat. Baik, saudara, bicara kita malam ini berjudul Kembali ke Pangkal Jalan. Itu yang paling baik, saudara. Anak seluang jauh melaut, akhirnya kembali juga ke kualanya. Sejauh mana terbangnya bangau itu, akhirnya kembali juga ke belakang kerbau. Cuma jangan pula kita jadi kerbau dan lembu. Saudara. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, bersama rakan turun berenang di pantai Kuala sewaktu berkelah. Bersorak sakan apabila menang, menikus pula apabila kalah. Itu keadaannya orang politik ni. Kalau menang bersorak bagai nak rak, bila kalah menikus. Tak boleh begitu. Kita terima segalanya dengan berlapang dada. Menang kalah adalah ketentuan ilahi, ya, saudara Ron Chiu, Mat Amin, saudara Zul FZ. Tambah Pak Nazir lagi, burung balam laju terbangnya, menghala ke baruh, hinggap di pondok. Ingatkan kolam, jernih airnya, rupanya keruh apabila dicedok. Ini bidalan, ya, saudara. Baruh tu kawasan yang dekat dengan pantai. Burung malam laju terbangnya, menghala ke baruh. Itu dekat dengan pantai di sebelah hilir. Ini hinggap di pondok. Ingatkan kolam, jernih airnya, rupanya keruh apabila dicedok. Ini kadang-kadang kita tersalah jangka. Kita ingat benda tu, tempat tu elok, rupanya airnya keruh sebenarnya. Di bawah tu penuh dengan karat-karat. Ini saya rasa Pak Nazir mengingatkan pada pimpinan yang melompat mencari kolam. Ingatnya kolam tu jernih, rupanya di bawah kolam itu berselerak. Saudara. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya sentiasa mengingatkan agar anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda lakukan ataupun apa saja yang anda tulis, ya, dalam kiriman di Facebook ini, sama ada di Facebook ataupun di YouTube maupun di TikTok.
anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua komen-komen anda. Ingat saudara, ini pencerahan politik bermatlamatkan sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi, dan pencerahan ini tentulah pencerahan politik. Saudara, dalam keadaan begitu saya masih mengingatkan anda, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Kalau rasa tak sesuai, sakit telinga, sama ada anda tinggalkan seketika, kemudian masuk balik, ataupun nak menyantuni hantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang harmonis. Kerana ingat saudara, kita warga cinta damai. Saudara, cuaca masih lagi awal pagi terang benderang, masuk tengah hari, keadaannya suram temaram, dan bila petang hujan. Ini keadaannya saudara. Dan saya mendapat peringatan bahawa mulai malam ini, besok dan seterusnya sampai 14 bulan katanya air pasang besar. Kalau tempat saya, kami panggil di kampung saya di Lumut dulu, kalau air pasang besar begitu kita panggil air pasang air pasang keling besar. Kadang-kadang sampai melempah-lempah sampai ke halaman rumah saya dahulu. Jadi penduduk daerah Kelang diingatkan supaya mereka bersedia susulan bakal menghadapi fenomena air pasang besar dan monsun timur laut mulai September hingga Disember. Ya saudara, monsun timur laut ini sehingga bulan Disember. Menurut pejabat Siswa Kerajaan Negeri Selangor, fenomena tersebut boleh membawa risiko banjir dan juga runtuhan ban. Ban itu adalah tempat kita menahan terjahan ombak dan sebagainya. Paras air laut tertinggi di stesen Pelabuhan Kelang dijangka pada 12 September ini iaitu 5.5 meter tingginya. Akan berlaku sekitar jam 7.18 pagi. Pada 13 dan 28 September pula paras air 54 meter. Bermula jam 6.42 pagi sehingga 7.49 pagi. Dan pada 14, 27 dan 29 September, paras air laut pada 5.3 meter jam 6.52 pagi hingga 8.16 pagi. Artinya, air pasang besar ini berlaku waktu sebelah pagi, saudara. Jadi kalau anda nak meninggalkan rumah, sediakan, bagi tahu pesan anak-anak. Kalau air banjir, kalau hujan turun, segeralah ikut apa sahaja ketetapan yang ditentukan oleh pihak berkuasa, saudara. Nah, ini sudah tiba musim banjir, mungkin banjir besar. Saya tak tahu. Kalau hujan berterusan dan waktu itu air pasang besar berlaku, sekiranya terdapat laporan berhubung kejadian bencana, warga Kelang boleh berhubung dengan talian kecemasan seperti di pusat daerah tempatan di Kelang. Itu taliannya 010-869-1067. 010-8691-067 atau 03-337-16-700. Itu bilik gerakan bencana daerah Kelang yang dibuka operasinya mulai besok, saudara. Jadi saudara jangan lupa, kalau kita ada anak-anak di rumah, jangan lupa. Ini khususnya teman-teman kita yang tinggal di kawasan daerah Kelang. Begitu juga di kawasan Kuala Selangor, di kawasan pantai. Di Lumut, di Pasir Panjang, Perak, atau di Pantai Remis, saudara, sampailah bawa sampai ke Kuala Kedah. Air ini berhati-hati, saudara. Teman-teman di Pulau Pinang pun begitu juga, saudara. Jadi kita sudah mula melihat besar kemungkinan bencana akan datang. Mungkin sebab itulah gamaknya alam kelihatannya dalam keadaan suram temuram sebagaimana dikatakan. Saudara, itu peringatan. Tapi bagaimanapun sesuatu yang saya lihat hari ini apabila Tun Carlos melaporkan, dia memetik daripada laporan usaha Malaysia, bagaimana 4 syarikat swasta yang bermodalkan cuma RM2 saja, saudara, tetapi mereka memperolehi hak pemilikan tanah di hutan simpanan kekal Bukit Cerakah HSKBC pada tahun 2008. Dan hari ini yang terbaru katanya nyah warta. Jadi bila tanah itu mau diberi pada orang, maka dinyah wartakan. Maksudnya bukan lagi bertaraf tanah simpanan kekal ataupun tanah reserve Melayu. Membabitkan kawasan seluas 406 ekar.
Menurut laporan tersebut, terdapat 9 lot di kawasan itu dan syarikat yang dapat itu cuma modalnya syarikat RM2 saja saudara. Jadi macam manalah nak katakan Selangor ini bersih? Dohai. Sebab itulah mungkin, sebab itu saya kata saya tertanya kenapa Izzah Makno mensasarkan untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Selangor. Sudah mula pun terselah. Jadi jangan nak ngata orang. Pimpinan di Selangor elok melihat benda begini. Jadi mereka yang mendukung, kononnya sebab semalam saya dengar jugalah kenyataan, ucapan yang Muhammad Menteri Besar Selangor waktu himpunan anak muda di taman dekat Jalan Kelang Lama tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun hadir sama. Katanya Selangor itu dipimpin dengan bersih. Bersih macam mana kalau syarikat RM2 boleh mendapat anugerah tanah sampai 409 ekar? Ini persoalannya, bukan kata saya. Laporan daripada Tuan Carlos dan juga utusan Malaysia, saudara. Baik, itu permasalahan terpulanglah pada pimpinan negeri, saudara. Dan saya juga mendapat kiriman agak mendukacitakan kita bahawa Perdana Menteri yang kelima iaitu Tun Abdullah Badawi kabarnya sekarang ni menderita penyakit demensia, iaitu lupa, sukar untuk mengingati sesiapa saja, termasuklah ahli keluarganya. Dan ini disahkan oleh menantunya iaitu Menteri Kesihatan Saudara Khairy Jamaluddin. Katanya ada yang sedar tapi ramai yang tidak tahu bahawa keluarga mereka telah pun memutuskan untuk berkongsi perkara tersebut. Memang adalah dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan lalu ada orang bercakap dengan saya, tapi saya tidak pasti. Katanya Pak Lah dalam keadaan ingat-ingat lupa. Saya suka panggil nama Pak Lah sebab memang rapat waktu dulu, waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri. Beliau juga adalah mantan naib Presiden UMNO. Kemudian diangkat jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri. Jadi bila saya bertemu dengan beliau, kami selalu manggilnya, saya panggil beliau dengan gelaran Pak Lah. Tak boleh nak ubah. Macam saya dengan Cik Gafar. Almarhum Tun Gafar Baba, saya masih lagi mengingatinya sebagai Cik Gafar. Itu panggilan yang saya rasa lebih mesra dengan Pak Lah. Jadi kabarnya Pak Lah sekarang ni dalam usia 82 tahun, walaupun kadang-kadang dilihat tubuhnya macam sihat sedikit, tapi tidak. Dia lupa dan tidak mengenal teman-teman. Saudara, kalau anda yang berhampiran tinggal dekat dengan rumah Pak Lah nak melawat, bolehlah, tapi tak tahulah minta izin daripada keluarganya. Kerana sejak bersara pada tahun 2009 sebagai Perdana Menteri, beberapa tahun kemudian Pak Lah mula mengalami sindrom ingat-ingat lupa. Tapi hari ini sudah disahkan bahawa beliau mengalami gangguan kesihatan. Dilesia tu memang lupa. Secara itulah keadaannya, naluri kehidupan kita ada masanya dalam usia 82 tahun. Secara jadi sebab itu kita mengharapkan agar anak-anak Dr. Mahathir ingatkan bapa anda. Dr. Mahathir dah 92 tahun, 93 tahun. Jangan kadang-kadang kita ni rasa diri kita sihat-sihat, tiba-tiba pop hilang terus. Hilang ingatan, nak buat macam mana? Sebab itu sekarang ni saya melihat dalam beberapa laporan dalam media sosial, mereka segera membangkitkan, banyak pihak membangkitkan persoalan bahawa kononnya bahawa terdapat wang pampasan sejumlah 207 bilion ringgit yang dibayar oleh kerajaan Jepun. Tujuannya adalah untuk diberi kepada mangsa pembinaan landasan kereta api maut di Burma dulu, waktu zaman Perang Dunia Kedua dulu. Jadi katanya telah pun dibayar waktu era Dr. Mahathir. Saya tengok juga ada culipannya, saya kata macam pelik tapi benar pula. Bila ada pula dalam Facebook ataupun dalam media sosial, Dr. Mahathir kata saya tak tahu, saya dah lupa kat mana saya letak. Mana boleh begitu? Bukan sikit, 207 bilion. Dan sebenarnya ini beberapa tahun lalu. Jadi tapi sekarang dah tular balik. Kedutaan Jepun di Malaysia lalu mengesahkan bahawa kerajaan negara itu telah menyerahkan sejumlah wang pampasan kepada kerajaan Malaysia untuk diserahkan kepada pemangsa ataupun keluarga buruh paksa pembinaan landasan kereta api maut di Thailand dan Myanmar. Dan tentulah ini melibatkan keluarga-keluarga pemangsa yang terbunuh. Ramai rakyat kita yang mati kesan daripada usaha kerajaan Jepun waktu itu mau membina landasan kereta api, nak bawa sampailah ke
tak tahu ke mana lah. Tapi orang mengenalnya sebagai landasan kereta api maut. Dan kerajaan Jepun katanya dah bayar 207 bilion. Saya harapkan agar pimpinan negara dapatlah berhubung dengan Tun Dr. Mahathir, bertanya. Dan ini persoalannya, dan beliau perlu menjawab. Saya tak boleh nak kata apa. Dulu masa di Parlimen, dulu pernah ini dibangkitkan oleh Datuk Seri Muhammad Nizar waktu beliau menjadi ahli Parlimen. Tapi kemudian perkara itu senyap saja. Bukan sikit saja, 207 bilion. Pulanglah pada, saya rasa ramai lagi warisan yang mengalami datuk neneknya yang terkorban. Keluarga mereka terkorban dalam membina landasan maut di Burma, saudara. Saya cuma ingatkan kekejaman komunis. Kalau ada bayaran, saya akan tuntut. Kerana almarhum datuk saya ditembak oleh komunis. Itu keadaan, saudara. Dan hari ini juga saya mendapat kiriman berita tentang bagaimana akhirnya seorang influencer. Sebab itu teman-teman yang berada, yang melayari media sosial ini berhati-hati. Kalau anda buat live ke atau membuat komen dalam Facebook, berhati-hati, saudara. Sebab jangan sesekali melanggar apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kerana akhirnya influencer media sosial yang beliau juga merupakan bekas calon bebas yang bertanding dalam bagi Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat di Sabah semasa PRU 14 dulu, akhirnya telah didakwa di Mahkamah Seksyen Cyber atas tuduhan membuat komunikasi jelek terhadap Yang Amat Perdana Menteri dan UMNO dalam aplikasi YouTube dan juga TikTok. Jufazli Syih Ahmad, 33 tahun, bagaimanapun tidak mengaku bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak. Jadi mengikut dua pertuduhan, kes pertama dia didakwa membuat dan memulakan penghantaran menggunakan perkhidmatan komunikasi dan memuat naik dua video dengan niat menyakiti hati orang lain dan menggunakan aplikasi YouTube dan TikTok atas nama Kingmaker Politik. Dan dia juga dituduh kerana tidak mahu bekerjasama dengan pihak polis, iaitu Ibu Pejabat Polis Daerah Dangun Wangi, kerana dia tidak memberi penjelasan pautan macam mana nak buka dia punya live dan sebagainya, ya saudara. Itu pun salah juga. Apabila ditanya oleh pihak polis apa dia punya keyword ataupun passwordnya, itu keadaannya. Dan akhirnya dia dikenakan jaminan dan perbicaraan akan dijalankan untuk masa depan. Katanya perbicaraan pada 29 Ogos nanti. Dan mana pula menetapkan perbicaraan 29 Ogos? September, kita dah lepas bulan Ogos dah. Saudara, katanya untuk mungkin ni begitu lama ke? Ini yang terbitkan oleh Malaysian Gazette. Saudara, bagaimanapun itulah keadaannya dan kita menantilah apa perkembangan selanjutnya. Katanya dia dikenakan jaminan sejumlah 14,000 untuk tuduhan-tuduhan yang lain, dan dia juga ada menghadapi tuduhan yang sama di Mahkamah Cyber dan sebagainya. Jadi berhati-hati teman-teman, jangan sampai anda juga dan sekarang ni saya tengok macam mana saya bersempati dengan sahabat saya Datuk Lokman. Saban hari nampak gayanya terpaksa turun naik mahkamah. Jadi sebab itu saya mengingatkan anda supaya berhati-hati. Kita kalau boleh jangan sesekali melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Begitu juga sekarang saya tengok juga ada laporan di Pulau Pinang, iaitu Adun daripada DAP telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah terhadap Presiden PAS atas dakwaan katanya melakukan rasuah dan pengubahan wang haram serta pengelakan cukai. Ia susulan video yang tular bagaimana editor Sarawak Report Claire Castle Brown yang mengesahkan dakwaannya bahawa UMNO memberi rasuah sejumlah 90 juta kepada PAS untuk mendapatkan sokongan parti itu pada pilihan raya umum ke-14 dulu. Jadi keadaan sekarang ni saya nampaklah orang politik tak berhenti-henti lah. Letih lah kita tengok, saudara. Kerana dakwaan Rio Castle Brown kali pertama dia membuat dakwaan itu pada Ogos 2016 dan akhirnya dia disaman kerana memfitnah Presiden PAS.
Bagaimanapun akhirnya diselesaikan di luar mahkamah. Katanya pihak ini membayar sejumlah 1.4 juta pada tahun 2019 kepada Rick Russell Brown. Jadi yang membuat laporan itu adalah Adun Seri Delima Serena Rashid yang membuat aduan di Ibu Pejabat SPRM Pulau Pinang dan menggesa agar Presiden PAS disiasat oleh pihak SPRM. Sebab itu saya katakan di bawah Akta SPRM ini, pencegahan rasuah dan sebagainya, dia bukan tahun ini tak saman, tahun depan tak boleh disaman, dia akan kekal. Dulu, tak silap saya, sebelum akta ini dipinda, lepas 15 tahun tu, mungkin tak ada, tapi sekarang ni, ini akta ini yang membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi masalah kerana beliau adalah mengumpulkan pindaan sebut sewaktu beliau menjadi memangku jawatan Perdana Menteri. Saudara, itu keadaannya. Baik, saudara, tak usah kita cerita pasal mahkamah lah. Kita cerita pasal politik pula. Sekarang ni saya tengok kenyataan daripada Datuk Mahathir Khalid di Kuala Nerang. Dia kata sebarang keputusan yang diputuskan oleh UMNO termasuk berkaitan dengan kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional perlu melalui Biro Politik dan Majlis Kerja Tertinggi. Ini dia nak menjawab kerana adanya kenyataan PAS yang mengatakan ada rundingan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kata Tok Mat jangan berunding secara sorok-sorok ni. Dan Datuk Seri Muhammad Khalid dia kata bahawa sebarang rundingan itu mesti mendapat pengiktirafan daripada Majlis Tinggi. Dan beliau adalah salah seorang daripada naib presiden, top 5. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Yang Mohd Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau mengatakan bahawa sebarang rundingan itu perlulah mendapat pengiktirafan ataupun mendapat keyakinan ataupun mandat daripada Majlis Kerja Tertinggi. Itu keadaan sekarang, saudara, nampaknya masih bercelaru lagi. Cuma saya mengatakan kenyataan sebut tu sebenarnya dah berlalu. Bagi saya 2-3 hari lepas sudah berlalu dah. Tak perlu ada kenyataan lagi dan kita harus kekal menumpukan masa depan. Kerana saudara, saya melihat sebenarnya kita keterima hakikat lah, saudara, bahawa kegilaan terlampau rakyat kita ni kepada politik dengan isu-isu semasa agak membimbangkan kita, saudara. Memang walaupun ramai mengatakan kita kadang-kadang dah meluat dah lenjan dengan suasana politik ini, tapi masih lagi ia menjadi topik perbicaraan rakyat selagi pilihan raya umum tidak diadakan. Dan situasi ini sekarang ni mengundang suasana yakin rakyat yang kian terhakis pada pimpinan kerajaan hari ini. Saya sering mengatakan, mungkin yang dulu saya tak menjelaskan secara jelas, yang kita cari bukan ahli politik. Rakyat mendambakan kehadiran pemimpin, bukan ahli politik. Kerana ahli politik dia akan memikirkan macam mana nak menang untuk bertanding satu kawasan, bagaimana untuk dia mendaki tangga-tangga berjawatan dalam hierarki kepolitikan ataupun untuk menjadi jawatan menteri dan sebagainya. Yang rakyat hari ini dambakan supaya segera diadakan pilihan raya umum adalah kita nak cari pemimpin. Kerana pemimpin dia akan memikirkan masa depan rakyat. Ahli politik dia akan memikirkan masa depan politiknya. Samatkah aku? Bolehkah aku dapat peluang lagi? Bolehkah aku dipilih? Berbeza dengan pemimpin. Pemimpin sentiasa melihat apa nak jadi pada warga bangsanya, apa nak jadi pada negaranya, apa nak jadi pada partinya di masa mendatang. Tapi kalau orang politik, dia lain tak ada. Nak cari berusaha untuk kemenangan. Jadi dalam usaha itu timbul macam-macam. Untuk menyedapkan cerita, timbul fitnah. Untuk menyedapkan cerita, terhamburlah kenyataan-kenyataan yang dilihat seolah-olah maki hamun. Sebab itu sekarang ini kita harus untuk menghadapi pilihan raya yang dalam masa mendatang ini, seharusnya kita mencari pemimpin. Dalam kita menangani suasana, situasi politik era milenial, era yang pasca pandemik, endemik dan sebagainya. Di saat kita menghadapi suasana ekonomi yang merudum, sewajarnya rakyat mencari pemimpin, bukan mencari orang politik. Kalau orang politik datang, bagi duit, ambil. Tak ada masalah. Tapi jangan diberikan keyakinan yang terlampau kepada mereka.
Sebab mereka berdagang. Sebab itu saya katakan kadang-kadang sikap mereka lebih hina daripada seorang pelacur. Malahan saya menegur, ada kalangan pemimpin UMNO yang sanggup melacurkan karier politiknya demi untuk mendapat jawatan. Ada sanggup jadi katak, melompat ke kolam sana, ke kolam sini. Dan saya sengah mereka, bahasa saya agak kasar sedikit. Mereka seolah-olah melihat bahawa rumah UMNO ini macam rumah persundalan. Ini saya marah sebab mereka rasa mereka ada duit, mereka nak beli segala-galanya. Nak beli keyakinan daripada orang. Orang macam ini perlu kita singkirkan. Sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan yang berhormat Presiden UMNO hari ini sewaktu beliau merasmikan persidangan Parti Makar Sakti di PWTC hari petang tadi. Beliau menyatakan UMNO perlu membersihkan dirinya daripada tikus-tikus yang telah pun menjadi bangkai dalam UMNO. Inilah yang merosakkan, ya. Jadi sebenarnya kita perlu membezakan antara pemimpin dan ahli politik. Jadi ahli politik ni dia lain tak ada. Mereka nak tengok untuk pilihan raya akan datang, apakah aku terpilih atau tidak. Kalau tak terpilih, mula membuat onar. Sedangkan pemimpin, dia melihat masa depan partinya. Dia melihat masa depan rakyatnya. Dia melihat masa depan bangsanya. Ke arah mana kita. Itu pemimpin. Bukan memikirkan aku nak jadi menteri, aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi timbalan Perdana Menteri, aku nak jadi wakil rakyat. Tak dapat, berlaku cah keting dan sebagainya. Saudara Nur Aizan, Nazian meluat. Memanglah semua orang meluat kalau ada pemimpin yang sebegini, kalau ada orang yang menjadikan politik itu tempat mereka untuk melabur. Ini bukan pusat pelaburan. Politik ataupun rumah UMNO itu bukan stock market untuk melabur. Ini keadaan saudara. Dia sekarang mereka sanggup menjual maruah diri. Sebab saya kata mereka ini lebih hina. Sekurang-kurangnya pelacur pun dia melacurkan dirinya untuk dapat makan, dapat kehidupan. Tapi pelacuran dalam politik ini menjual maruah segala-galanya. Ini yang perlu dilihat. Saya berseru pada teman-teman warga UMNO. Kalau orang macam ini kena ketepikan. Apabila sesuatu tindakan diambil oleh Presiden dan Majlis Tinggi UMNO, maka kita kena menyokong. Jangan ada simpati orang macam ini lagi. Saya sebab sejak daripada kita mengalami musim pemilihan, sama ada pemilihan parti ke, pilihan raya ke, sekarang ini era ini berlaku apabila zaman Dr. Mahathir. Ramai orang melihat bahawa politik itu adalah tempat untuk membina kekayaan, tempat untuk mencari harta kekayaan untuk dirinya dan keluarganya. Rakyat hanya sekadar tempat untuk mereka berpijak. Itu saja. Sebab itu saya bersetuju juga dengan kenyataan apa yang dikatakan oleh Raja Petra Kamarudin dalam live dia, saya ingat dalam Facebook dia 3-4 hari lepas, 5 hari lepas. Dia kata sekarang negara kita ini rosak. Sistem dah dirosakkan. Era Dr. Mahathir. Mereka yang punya wang, maka membeli jawatan. Mereka berjawatan, inilah orang yang akan disokong. Kalau dia menteri, cakap dia tu semua betul. Tapi sedangkan Presiden UMNO dah bagi tahu. Zaman di mana pemimpin tidak lagi boleh melihat mereka adalah benar segala-galanya. Sebab zaman hari ini, segala-galanya di hujung jari. Rakyat dapat melihat. Warga dapat melihat. Malahan pemikiran warga lebih matang, lebih hebat daripada pemimpin yang ada di atas. Ini yang perlu kita hadapi, saudara. Saya agak hari ini terperanjat juga. Bila mendengar kenyataan live hari ini saudara Zamil Ibrahim. Dia ni, saudara Zamil ni, kalau dia mengamuk tu mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu yang dilontarkan olehnya. Dan hari ini dia mengatakan bahawa dia semakin jijik untuk menyebut nama-nama pemimpin yang membelakangkan parti. Yang dikhususkan ditujukan pada parti politik UMNO. Dia kata dia jijik lah nak sebut nama pun tak nak sebut dah. Marah sungguh dia kepada mereka yang mahukan jawatan saja. Sebab itu dia minta agar Biro Disiplin segala mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar prinsip dan asas perjuangan parti. Saya setuju dengan pandangan Saudara Zamil. Tapi dia marah betul bila dia kata dia tak mau sebut nama dah. Katanya buat apa nak sebut lagi nama? Jijik lah nak sebut nama tu.
Kerana mereka cuma meletakkan kepentingan untuk memburu pangkat, mengejar harta. Soal UMNO bagi mereka nak jahanam-jahanam lah, nak lingkup-lingkup lah. Sebab itu mereka sanggup melompat daripada satu kolam ke satu kolam. Sebab itu mereka sanggup bertuhankan wang. Kalau seseorang tu dilantik sebagai menteri, maka berduyun-duyunlah mengikut. Kalau orang lantik sebagai timbalan menteri pun berduyun-duyunlah, ataupun pengurusi JLC. Begitu juga kalau jawatan ni macam yang Mak Perdana Menteri sekarang ni. Sebab itu saya kata beliau sekini dikeliling kelalang. Orang-orang keliling kelalang bukannya jujur pada beliau. Banyak memberi nasihat yang bukan-bukan. Akhirnya ketelanjuran beliau itu merosakkan karier politiknya. Mungkinlah saya melihat hari ini, alhamdulillah, apabila tiba-tiba saya mendengar kenyataannya waktu beliau merasmikan cawangan di Bera, di kawasan parlimen yang diwakilinya. Dia kata kali ini, dia kata pilihan raya dah dekat. Bila Perdana Menteri dah bercakap dekat tu, dah dia kata bersiap sedialah jentera-jentera sekarang. Gertinya yang Mak Perdana Menteri sudah membayangkan bahawa pilihan raya sebenarnya terlalu hampir sekali. Dan saya rasa kenyataan itu disirat dan terkeluar. Dan mungkin saya kata saudara, dia sedar, baru dia terbangun daripada mimpi yang selama ini didodoikan oleh orang keliling kelalang. Apabila pimpinan PAS, pimpinan Perikatan Nasional daripada parti gerakan menamakan selepas pilihan raya nanti, maka Tan Sri Muhyiddin lah calon Perdana Menteri. Ertinya selama hari ini apa yang disantuni olehnya terhadap pimpinan parti-parti tersebut hanya sekadar mencurahkan air ke daun keladi. Itu saja, tidak lebih daripada itu, saudara. Saudara, ertinya mereka selama ini berpura-pura dengan beliau. Dan orang keliling kelalang yang mengangkat dan memberi pandangan itu ini, perlu santun lah, penyatuan ummah itulah. Maka Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri pun terperangkap dalam suasana begitu dengan yakin bahawa beliau dapat kekal sebagai Perdana Menteri, sedangkan dia lupa, dia sanggup melupakan apa yang dilontarkan oleh Presiden UMNO. Presiden UMNO bagi tahu bahawa dia kata lepas pilihan raya ini calon Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri lah. Dan ini yang saya katakan, bila sahabat membuat aku janji, kamu lupakan. Bila musuh, kamu lebih percaya. Dan sekarang macam mana? Apabila tiba-tiba sekarang ni, sejak semalam kemarin, dilontarkan kenyataan daripada pimpinan Perikatan Nasional bahawa yang akan calon mereka Tan Sri Muhyiddin. Mungkinlah, saya melihat mungkin Datuk Ismail Sabri tersedar dari lenanya yang selama ini bahawa beliau didodoikan oleh mereka pembodik-pembodik, pengampu-pengampu yang selama ini meletakkan kepentingan diri mereka. Mereka berpaut pada Datuk Ismail Sabri bukan dengan penuh keikhlasan, memberi pandangan, memberi candangan macam-macam yang merosakkan. Dan kesan daripada itu apabila ahli akal umbi pun seolah-olah merasa merajuk hati. Ahli akal umbi hari ini berjauh hati. Sebab itu saya melihat warga UMNO di Peringkat Akal Umbi ternanti-nanti tanggal 17 September apabila Datuk Seri Zahid Hamidi bakal membuat pengumuman yang lebih penting. Banyak orang mengatakan bahawa mungkin akan ada pimpinan yang disingkirkan daripada UMNO. Ahli akal umbi nak tunggu masa nak tepuk tangan. Ini keadaannya. Saudara Wahidah Zakaria, takkanlah PM tak tahu apa Presiden mahu. PM pun tak boleh, saudara. Saya tak mau menuduhlah, saudara. Dan sebenarnya sepatutnya dia fahamlah. Datuk Seri Zahid selalu melontarkan kenyataan. Selama ini yang ku cari-cari adalah teman yang sejati untuk melayari bahtera suci ini. Itu yang dilontarkan. Bercakap di hadapan perwakilan. Bukan benda boleh cakap, boleh tarik. Bukan. Bila dilontarkan pada perwakilan bersetuju terima. Ahli akal umbi dah terima sebulat suara. Saya tidak yakin pada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden akan menarik balik kenyataan itu. Tapi apabila kenyataan tersebut dipandang seolah pandang sepi, hanya mungkin dilihatkan sebagai ini cakap-cakap je kot. Mana boleh begitu? Dia lebih mempercayai cakap orang. Sekarang bila usai daripada pemilihan ataupun muktamar PAS, timbul cerita bahawa mereka lebih senang mahukan
Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, barulah dia tersedar bahawa selama ini kita mengingatkan. Saya ni orang katakan dah meleleh-leleh hari dia, terjerit, terlalak tiap-tiap malam, mengingatkan jangan kita tidur sekelambu dengan ular yang berbisa. Apabila kita tidur sekelambu dengan ular yang berbisa, tunggulah masanya kita akan dipatuk. Kerana kita tahu mereka bersama dengan kita bukan ikhlas. Jangan kita masuk dalam kumpulan sekawan serigala yang akan memamah kita. Sebab itu saya, kalau saya dengar betul-betul, tak lari kenyataan saya. Jika berlaku sesuatu pada Datuk Seri Ismail Sabri, saya akan memapah beliau. Kerana beliau adalah naib Presiden UMNO. Jadi kenyataan yang saya buat itu teguran sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ahli akar umi yang nak melihat pimpinan kita ni tidak dikecewakan, tidak dipermainkan, tidak diperbodohkan oleh pimpinan parti-parti lain. Ini masalah yang saya lihat kadang-kadang orang keliling kelalang yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri, mereka meletakkan kepentingan mereka. Maka memberi pandangan yang bukan-bukan. Oh, bahawa Zahid Hamidi ni tak jujur lah, tak ikhlas lah. Tak ada pun. Datuk Seri Zahid jelas mengatakan dia nak menyelesaikan kes di mahkamah. Biar dia menghadapi segalanya. Dan untuk itu, pimpinlah kerajaan ini. Dan beliau bersama Tok Mat akan menyantuni parti untuk menjaga parti kita, Batra ini. Tapi seolah-olah kenyataan itu macam orang kata mencurahkan garam ke lautan atau mencurah air di Laut Keladi. Ini masalah dia sekarang saudara. Bila dah kena begitu, nampak gayanya, barulah kabarnya Datuk Ismail Sabri mungkin. Sebab ramai orang merasakan bahawa pilihan raya ini bakal diumumkan mungkin diumumkan sekitar pada 17 September nanti. Mungkin. Sebenarnya kalau kita buat pilihan raya dulu dah selesai pun dah tak timbul masalah, dan sepatutnya pimpinan hari ini dapat menangani masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah perut rakyat, masalah kehidupan rakyat. Ini yang lebih penting. Jangan lupa UMNO itu perjuangannya untuk rakyat, bukan untuk orang keliling kelalang, untuk 5-6 kerat. Sebab itu saya sabar malam bercakap dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi, jangan risau. Kalau setakat 5-6 kerat yang ada tu, yang keliling kelalang dengan Perdana Menteri tu, pecat saja daripada ahli UMNO. Saya dah cakap terus terang. Kadang-kadang sampai masanya hilang kewarasan saya melihat percaturan politik mereka. Lain tak ada meletakkan kepentingan, mengatasi kepentingan parti. Parti ini akhirnya dijadikan tempat cemahan. Kalau itu hari kita buat pilihan raya, selepas pilihan raya Johor ataupun sebulan lepas itu, tak ada lagi kita terdedah dengan maki hamun. Sekarang ini kita lewatkan. Bila kita lewatkan, apa jadi? Bila bergerak saja van Rafizi, maki hamun lah. Sekarang ini saya suka tak suka kena terima musim maki hamun terhadap UMNO sedang berlaku. Saya dengar semalam, apabila pimpinan anak-anak muda keadilan, tak ada seorang pun nak menyantuni dengan baik. Masih lagi menuduh UMNO di parti perompak, penyamun, perompak. Saya kata apa benda lah. Kita tak ada pun nak tuduh mereka dengan parti mereka itu dan sebagainya. Ini keadaan saya. Jadi saudara Rafi Kelapa Muda berkawanlah dengan memerang. Senang dapat ikan dan udang. Tak, ini keadaan saya. Kadang-kadang saya tengok, ya mahu Perdana Menteri, dia Presiden UMNO begitu ikhlas. Dia nak jadi Perdana Menteri, pergilah. Tak ada masalah. Jagalah kerajaan dengan baik. Dan dengarlah cakap UMNO. UMNO ni bukan kenyataan daripada Zahid Hamidi. Dia tidak boleh bercakap seorang diri, mesti dibawa dalam biro politik, diperhalusi oleh dalam jawatan kuasa pengurusan, bawa majlis tertinggi. Jadi keputusan itu bukan keputusan sendiri. It is not sole decision. Itu adalah satu keputusan merangkumi seluruh 3.7 juta ahli, mewakili 3.7 juta ahli. Ini perlu disantuni. Tapi sekarang ini kerana dilewatkan. Saudara Isa Ismi, Taman Medan penuh dengan anak muda. Melawati penuh dengan anak muda. Makcik-makcik ke UMNO. Ini keadaan saya. Ini keadaan. Sedangkan waktu pilihan raya lepas Johor itu hari, yang terbaik. Tapi kita mengizinkan, kita mengundurkan lagi. Tak sesuai lah, itulah, inilah. Akhirnya, kita menjadi medan untuk orang caci maki. Berkunca saudara.
pedih telinga, tapi nak buat macam mana? Ada juga kenyataan yang mereka lontarkan tu, ada juga kebenarannya, bukan tidak ada, tapi tak sepatutnya lah sebegitu. Kita bukan mengamalkan politik caci hamun. UMNO harus menyantuni warga negara ini dengan satu bentuk penjelasan, pencerahan, apa kita nak buat. Sebab kita adalah untuk pemimpin. Tapi setengah mereka tu bermain politik. Saudara Mukhtar Omar, saya jelas. Bila saya katakan betul ke Presiden UMNO tu ikhlas? Memang ikhlas. Sebab beliau tidak akan melontarkan kenyataan itu di hadapan khalayak. Kalau sekadar bercakap minum kopi, secawan kopi boleh. Okeylah, you jadi Perdana Menteri lah, I sokong you. Ini tidak. Dalam Perhimpunan Agung UMNO yang diputuskan, apa saja diputuskan oleh perhimpunan, itu adalah usul yang tak boleh nak ditarik balik. Jadi sebab sepatutnya begitu. Saya hairan apabila saban hari kita bercakap segerakan pilihan raya, rakyat pun dah lenjan, warga Akar Rumbi pun dah lenjan, Tok Mat dah habis dah. Sampai ke Sabah Sarawak pun Tok Mat dah pergi. Dia randuk lah. Bak umpamakan seorang pendekar meranduk hutan belantara. Turun naik, turun bukit, naik bukit. Akhir-akhirnya terjumpa guru. Sebab ramai lagi rupanya setengah mereka yang selama ini menyorok dalam guru. Bila melihat UMNO sudah ada cahaya, boleh keluar. Bila keluar tu, akulah calon pemimpin, akulah terhebat. Pedihnya, bagaimana Presiden UMNO Datuk Seri Zahid menangani UMNO ini, membina kebangkitan UMNO, mereka tak fikir. Macam mana beliau dijadikan serangan sekarang. Memang saya tak nafikan. Bukan saya nak memuji berapi-api, tidak saya. Hari ini memanglah dia dijadikan target oleh parti-parti pembangkang. Kerana mereka merasakan kejayaan Datuk Zahid membina kebangkitan UMNO. Tapi yang hairannya, warga UMNO sendiri pun turut balon sendiri. Ini apa hal? Bukan kita tak tahu kenapa kes itu terjadi, kenapa beliau dibawa ke mahkamah. Berbuih orang dah bercakap. Dan Datuk Zahid memilih untuk berhadapan dengan mahkamah. Tunggulah. Ini tidak, kita tokok lagi. Oh, Ponorogo tak sesuai jadi presiden. Kalau dia tak jadi presiden, UMNO boleh menang. Siapa cakap? Jangan lupa, saya 7 pilihan raya kecil, kita menang semua. Pilihan raya negeri Melaka, menang. Pilihan raya negeri Johor, menang besar. Ini membuatkan orang daripada parti pembangkang merasakan selagi ada Zahid, selagi ada Najib, orang ini perlu dikorbankan. Jadi mereka lupa nak membaca agenda. Saya melihat agenda besar daripada pembangkang. Ini keadaan saya lihat kadang-kadang saya kecewa melihat pimpinan yang berlindung di belakang Ya Ahmad Muhammad, Datuk Ismail Sabri. Sebab mereka merasakan kalau nak usik pun nanti terkena pula, kena tempiah pula Perdana Menteri. Takkan kita nak balon Perdana Menteri yang kita sokong. Ini masalah dia sebenarnya saudara. Dan Perdana Menteri pula apa? Dengan mendengar bahawa jangan risaulah Ya Ahmad Muhammad, jalanlah, kita ada perjanjian persefahaman, begitu, begini apa semua. Pap, bila kena saja, calon Perdana Menteri kami adalah Tan Sri Muhyiddin. Baru dikatakan dalam bidalan bahasa Melayu, sudah terantuk baru tergadah. Ini keadaannya. Saya nak cakap lebih, saya kadang-kadang menyerap juga darah saya. Tapi ini keadaan yang saya perlu jelaskan. Ini live saya ini, saudara kena ingat, saya adalah orang UMNO. Saya menyantuni parti saya. Saudara daripada parti lain, janganlah maki parti saya, nanti saya serang parti anda. Saya tak mahu bersikap begitu. Jadi saya bercakap betul terang. Kerana dalam UMNO sendiri pun ramai parasit. Sebab itu saya bercukup hari ini sebenarnya saya cukup gembira apabila mendengar kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata kita tahu ada musuh di luar parti kita. Itu kita kenal pasti dengan mudah. Tapi kalau ada duri dalam daging, gunting dalam lipatan, ini yang kita kena kenal. Namun, itulah level presiden ni lain dengan kita ni. Sekilas ikan di air, kita kenal jantan betinanya. Tak lama lagi, dia kata, sesuatu mesti dilakukan untuk membersihkan rumah UMNO. Kenyataan daripada Presiden UMNO, yang ini saya santun. Orang lain memang marah pada dia. Parti-parti lain memang sedang tengah mengamuk lah. Sebab melihat bahawa Datuk Zahid sudah bangkit untuk menentang parasit dalam UMNO. Selama ini mereka relax. Mereka merasakan, tak apa, kita usik sikit-sikit. Sebab orang UMNO sendiri akan balon presiden mereka. Kita unjukkan ini, kita bagi sikit, kita bagi sikit. Kita kata itu, kita kata ini. Jadi orang UMNO yang setengah baral ni,
Dengar cakap orang, pun balun, lupa diri. Sebab melihat UMNO dah bangkit. Sebab itu dia kata, kita tidak mahu adanya musang dalam reban ayam. Ini kenyataan Presiden UMNO yang saya seletui. Salah Teo. Musang berbulu ayam perlu dikeluarkan dari reban. Kita tidak mahu adanya bangkai tikus. Kenyataan ini. Terpulanglah mereka yang tahu tu. Dalam telaga kita. Telaga yang ada bangkai tikus, airnya tidak boleh diminum. Itu kenyataan Presiden UMNO. Jadi teman-teman semua, kita harus berdiri teguh di belakang beliau. Kerana beliau menyatakan sekarang ni, is a time to do the correction. Sebab kita akan menghadapi musim pilihan raya umum. Jadi adalah mereka ini akan digugurkan. Sebab itu secara terus terang Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa memang banyak terdapat 7 buah parti yang nak bersama dengan kita. Tapi kerana syarat ataupun perlembagaan Barisan Nasional ini tidak membolehkan penerimaan mana-mana parti menyertai Barisan Nasional dengan begitu mudah. Sekarang ada 4. UMNO, MCA, MIC, PBRS. Kalaulah ada parti lain macam Bakal Sakti ke, Parti Cinta Malaysia ke, ada 7 parti nak menyertai Barisan Nasional. Kalau ada satu parti tak bersetuju, maka tak boleh terima. Sebab itu kalau saya dengar Hayati dalam 3 hari lepas, saya dah bercakap, kalau ini keadaannya payah-payah sangat ni, UMNO bertanding solo lah. Bukan atas nama Barisan Nasional, bertanding solo atas tiket UMNO. Saya rasa orang lebih suka begitu. Sebab kita ni kadang-kadang dipermainkan. Ini saudara. Jadi selaku Presiden UMNO, saya pun suka bila dia kata bahawa semua parti-parti friendly UMNO Barisan Nasional juga tidak terkecuali akan diberi kesempatan untuk bertanding. Jadi kita sentiasa berlapang dada. Sikap itu mesti ada. Cuma yang saya seronok sangat tu bila dia kata dia dah kenal yang mana satu musang berbulu ayam, yang mana satu gunting dalam lipatan. Siapa tikus-tikus yang membusuk dalam telaga kita ni? Saya tengok dalam kenyataan begitu, insya-Allah Datuk Seri Presiden kena laksanakan apa yang anda lontarkan. Rakyat, warga akan umbi. UMNO menanti 17 September. Sebab mereka pun tak sabar melihat kebejatan, perangai orang-orang yang selama ini mengaku orang UMNO, tapi mereka menikam UMNO dari belakang. Ini saudara Zahir Akasan minta saya cerita pula PKRDP. Kenapa bagi saya tak nak? Kan saya cakap pasal PKR, pasal DAP nanti, anda marah pula pada saya. Dan bagi saya tak mahu nak mencerca. Biarlah orang nak cerita, nak kata kita, tak ada masalah pada kita. Sebab selama hari ni pun apa tak dikata pada UMNO. Dengarlah, saya tengok tadi macam-macam. Dia timbulkan balik ceramah-ceramah Mat Sabu. Bangga nak rak. Saya cuma melihat apa yang dilontar oleh Mat Sabu. Itu tak lebih daripada kadang-kadang kita pun nak cari juga dapat tip-tip Maharaja Lawak. Dapatlah dengar 15 minit Maharaja Lawak politik berbicara. Seronok lah je kena. Aku pi London, pi Amerika, pergi musyarat di Vietnam. Balik-balik hilang jawatan. Haram jadah sungguh. Biarlah dia bergaduh sama mereka. Dan saya cuma nak memperjelaskan. Cuma saya tak bersetuju apabila ada kenyataan mengatakan langkah Sheraton ini bahawa UMNO ada campur tangan. Tidak. Saya tak ingin mengesahkan. Peristiwa itu berlaku saat UMNO masih lagi menyantuni Muafakat Nasional. Mereka berada, kepimpinan UMNO, kepimpinan PAS, mereka berada di janda baik untuk retreat. Masa itulah berlaku langkah Sheraton. So langkah Sheraton ini mereka sama mereka. Dan jadi teman-teman saya daripada Parti Keadilan apa semua, jangan nak marah kat orang. Akui kesilapan anda. Sebab rakyat dah bagi kesempatan pada Parti Keadilan untuk mentadbir negara melalui satu pilihan raya umum di mana Parti Keadilan menang. Dia bukan parti Dr. Mahathir, bukan parti Tan Sri Muhyiddin, bukan parti DAP, bukan parti Mat Sabu, tapi semua bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. Saya nak ingatkan sekali lagi, rakyat dah bagi kesempatan. Jagalah kerana ni. Yang anda boleh diperbodohkan oleh Dr. Mahathir, itu tak tahulah. Jadi anda sudah mengkhianati keyakinan, kepercayaan rakyat. Dan sekarang nak minta balik daripada rakyat, sokong. Ini kena fikir 2-3 kali lah. Sebab hari ini rakyat dapat melihat kebejatan politik berlaku. Mereka juga berlaku rasa silap lah. Bagi pangkah Parti Keadilan. Ingatkan bahawa orang Keadilan ni hebat-hebat belaka. Boleh jadi menteri, boleh mentadbir negara dengan baik. Tapi bagi Dr. Mahathir, 22 bulan.
Dan saya lihat mereka masih nak mempertahankan Pakatan Harapan. Tak tahu lagi perasaan di bawah rakyat akar umbi ni. Masih lagi nak bertanya, kita dah buat macam-macam, kita dah buat itu, buat ini. Macam mana anda lakukan? Saya tak mau ceritakan satu persatu. Mungkin dekat pilihan raya nanti saya akan dedahkan habis-habis apa yang berlaku oleh Pakatan Harapan. Kemudian bila berlaku langkah Sheraton, bukan orang UMNO yang melakukan langkah Sheraton, orang Parti Keadilan sendiri, Timbalan Presiden Keadilan sendiri, dan melantik Tan Sri Muhyiddin. Apa jadi? 17 bulan rakyat berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Apa berlaku? Perintah darurat. Apa berlaku? Duduk di rumah. Apa berlaku? Nak cari makan pun seksa. Sampai hari ini, mereka yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, bercerai-berai, yang mati bunuh diri, ini orang tak akan lupa. Jadi tolong jangan nak pertahankan Pakatan Harapan. Kalau nak bertanding, bertandinglah Parti Keadilan secara solo. Itu tak ada masalah. Saya bila dengar Rafizi kata, mula-mula kita akan bertanding atas tiket Pakatan Keadilan. Tiba-tiba dah patah balik pula kepada nak bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Pula dah. UMNO dia tetap. Sebab kita, gagasan kita Barisan Nasional. Cuma kalau perangai orang dalam apa MCA, MIC buat perangai bukan-bukan, saya mencadangkan kita go solo. UMNO bertanding sendirian. Sebab bagi kami, sebelum kami mencabut keris, menikam mangsa-mangsa kami, jangan cuba cabar kesabaran warga UMNO. Cukup-cukuplah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Johor Darul Ta'zan dan Johor Ta'zim, rupanya menang semalam 3-1. Jadi, Menteri Besar Kedah, tahulah anda. Kerana anda lah gamaknya. Maka Johor dan maka Terengganu kalah. Okey, saudara, jumpa lagi malam esok. Terima kasih.